KPM. Kenapa saya nak kena bayar RM2,000 pula? Bukankah syarikat insurans akan tanggung semua kos ni? Hai Azhar. Hai cikgu. Fikir apa tu? Tak cikgu, saya tengah pening kepala ni cikgu. Saya tengah tengok balik polisi insurans saya. Sebab dalam ni kata saya kena bayar RM2,000 sebelum hospital cover. So saya macam pening. Bukan semua insurans akan cover kita punya kos ke? Okey, dalam surat tu ada tak berkaitan deductible? Okey, saya ada perasan. Tapi tak tahu apa function dia. Cikgu. Okey, alright. Sebab itulah cikgu berada di sini. Okey. Untuk bagi tahu Azhar apa maksud deductible dia. Baik cikgu, saya tak sabar, saya nak tahu juga. Saya geram ni kan. Betul. Kalau tak habis RM2,000 saya ni. Dan saya kena percaya juga kepada anda di rumah juga nak tahu apa maksud deductible. Sekarang ni anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Seperti yang cikgu sebut tadilah, kita nak belajar untuk topik kita pada pagi ni berkenaan dengan matematik menengah atas, dan topik kita adalah insurance deductible. Tapi orang kata tak kenal maka tak cinta, cikgu. Betul. Kita dah nampak cikgu kita, tapi siapa namanya? Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Sangkita. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Apa khabar Azhar? Itu dia. Saya rasa ini kali kedua saya bersama dengan cikgu. Betul. Untuk matematik, dan saya rasa, saya yakin saya seronok sebenarnya dapat bersama dengan cikgu. Kita nak belajar ini. Dan topik kita ini seperti cikgu sebut tadi adalah insurance, dengan khususnya topik kita adalah deductible dan co-insurance. Itu yang paling penting. Baik cikgu, tapi sebelum apa-apa, macam biasa kita nak kena sentiasa membudayakan norma baru, sebab kita belum lagi menang. So kena hashtag kita, jaga kita. Yang mana sekarang ni saya dan Cikgu Sangkita, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Pakai pelitup muka. Saya pun ada pelitup muka saya dalam poket, yang mana kena pakai sama-sama bila jumpa ataupun bertemu dengan orang lain. Baik, kita ada juga gel pembasmi kuman. Cikgu, boleh gunakan gel pembasmi kuman. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. So kita sangat-sangat perlu memainkan peranan. Cikgu dah pakai, saya pun kenalah pakai. Kalau anda kat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, boleh juga gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan diri kita. Baik, cikgu, so boleh buka face mask. Boleh buka pelitup muka kita. Itu dia. Kalau ada kes macam cikgu kita, boleh masukkan dalam kes pelitup muka anda. Jangan buang merata-rata, sebab ada bakteria, ada kuman, kita dah bersin. Asyam kan. So jangan buang merata-rata. Baik, cikgu, untuk topik kita ni, sebelum kita nak serah kepada cikgu, kita nak tahu dengan lebih detail sebenarnya apa yang kita nak fokuskan dalam pembelajaran kita untuk kali ini. Saya tak nak keseorangan, cikgu. Betul. Saya nak ajak geng saya, cikgu. Kan? Saya pun tak sabar juga nak tengok geng tu. Itu dia. Lebih ramai, cikgu, lebih ramai dapat manfaat. Dan juga lebih ramai dapat, orang kata apa, tahu ilmu yang kita nak belajar pada hari ini. Baik, saya nak persilakan rakan-rakan saya daripada SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai. Wow. Okey, kita ada rakan-rakan kita. Kita nak berkenalan dengan mereka, boleh cikgu? Boleh. Okey. Kita selalu orang cakap sebagai lelaki yang gentleman, cikgu. Ladies first. Yes, betul. Okey, so kita dah persilakan rakan kita yang pertama, Zahira. Silakan Zahira. Hai. Nama saya Zahira. Sekolah SMK Raja Ali. Itu dia. Baik, terima kasih Zahira. Seterusnya Nurul Syasha. Silakan Nurul Syasha. Nurul Syasha Farhana. Hai. Nama saya Nurul Syasha Farhana daripada SMK Raja Ali. Baik, terima kasih Syasha. Seterusnya Nurin Batrisha. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nurin Batrisha dari kelas 5 Alpha. Itu dia, daripada 5 Alpha Beta Gamma. Okey, seterusnya Zul Akil. Silakan Zul Akil. Hai, saya Zulkifli Zulkifli daripada SMK Raja Ali. Baik, terima kasih Zul Akil. Seterusnya Luqman. Silakan Luqman.
Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Lukman bin Syamizan dari SMK Raja Ali. Baik, dan the last one, Ilham. Yang sentiasa duduk dapat ilham kan. Silakan Ilham. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Faris Sujan Zainuddin daripada SMK Raja Ali. Baik, terima kasih semua rakan-rakan saya pada pagi ini kerana sudi teman saya dan juga bersama-sama dengan kita untuk belajar dengan cikgu sang kita. Tapi sebelum tu saya nak tanya, semua ons ke tak ons nak belajar kelas pada pagi ini? Wah, semua macam tu lah. Maksudnya ons lah Jangan 46 pula. Begitu, jangan-jangan. Okey. Baik. Cikgu, sebelum kita nak belajar, kita nak tahulah sebenarnya apa yang difokuskan dalam topik kita pada pagi ini berkenaan dengan insurans. Lebih khusus lagi adalah deductible dan juga co-insurance ni, cikgu. Betul. Okey, so hari ni kita akan belajar topik matematik pengguna insurans. Actually ini adalah pendedahan kepada murid di luar sana mengenai insurans. Insurans ni ada pelbagai jenis insurans. Saya cikgu pun tahu pasal insurans bila saya dewasa, baru saya tahu pasal insurans. Betul cikgu, betul kan? samalah cikgu. Bila kita dapat gaji baru kita tahu okey insurans, kita kena ambil insurans semua tu. Tapi sekarang alangkah baiknya murid-murid sekarang didedahkan dengan insurans, dan topik fokus kita hari ini adalah deductible dan juga co-insurance. Okey, itu dia. Baik, saya pun nak tahu macam cikgu sebut tadilah. Zaman kita belajar dulu cikgu, tak ada insurans dalam silibus pengajian ataupun pembelajaran di sekolah. Tapi untungnya kawan-kawan saya hari ini semua dah ada dalam silibus dah disediakan. Tinggal nak ataupun tak nak je. Baik, itu adalah kata cikgu. Kita nak tengok apa pandangan rakan-rakan yang lain berkenaan dengan topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Kita saksikan dulu video ini. Ya, saya pernah mendengar insurans daripada ibu bapa saya. Insurans ialah instrumen kewangan untuk melindungi kita daripada risiko. Dengan kata lain, seandainya berlaku kejadian yang tidak diingini kepada diri sendiri, ahli keluarga atau harta benda, insurans akan memberikan perlindungan. Ya, insurans itu penting kerana insurans akan membuat persiapan jika kita ditimpa musibah. Kita tidak tahu bila kemalangan akan menimpa diri. Insurans kesihatan perlu menampung kos perubatan dan rawatan sekiranya terpaksa dimasukkan ke hospital. Jadi, kita perlulah mengambil insurans kerana ia dapat memberikan manfaat kepada kita. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Ya, saya tahu sebagai seorang murid juga mempunyai insurans, tetapi saya tidak pasti apa namanya. Saya pernah mendengar tentang insurans daripada ibu dan bapa saya. Insurans itu penting kerana di dalam hidup ini terlalu banyak risiko ataupun ketidaktentuan di masa akan datang, sama ada dirancang ataupun diminta. Jadi, kita perlulah mengambil insurans untuk bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Ya, saya tahu bahawa murid mempunyai insurans khas sebagai seorang murid, iaitu Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia, iaitu TPSM. Ya, saya pernah dengar insurans daripada kedua ibu bapa saya. Insurans sangat penting dalam kehidupan kita kerana setiap daripada kita pasti akan berlaku pelbagai risiko yang kita tidak akan sangka. Oleh itu, kita perlu ambil insurans supaya dapat menanggung sedikit kerugian yang kita bakal alami. Saya telah diperkenalkan kepada insurans sejak berumur 13 tahun oleh kedua ibu bapa saya. Insurans itu penting bagi menjadi persediaan awal sekiranya kita menghadapi bencana, risiko atau kerugian yang tidak dapat ditanggung. Ya, saya mengetahui bahawa murid-murid mempunyai insurans khas yang dipanggil sebagai Skim Takaful. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan insurans. Rata-ratanya semua pernah dengar daripada ibu dan ayah, dan yang paling penting sekali adalah semua tahu apa benefit ataupun kepentingan adanya insurans, cikgu. Ya, betul. Macam saya pun, macam cikgu sebut tadi lah, dah besar ni cikgu, baru rasa penting, baru rasa nak ambil tahu. Baik cikgu, sempena kita berada di bulan Mei ni, yang mana kita tahu adalah bulan Hari Guru juga, 16 Mei kita road tu sambutan Hari Guru. Tema untuk tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. #terima kasih cikgu. Dan kita dapat kiriman ucapan Hari Guru daripada pelajar seluruh Malaysia, cikgu. Antaranya kita nak tampil ataupun kita nak tunjulkan kepada anda di skrin anda pada ketika ini, yang mana ucapan Hari Guru daripada rakan-rakan kita ditulis di situ
terima kasih kerana mendidik kami dengan penuh kesabaran, terutamanya ketika wabak pandemik ini. Pelbagai kerenah kami yang cikgu temui. Seperti ada yang tak sahut panggilan waktu kelas, ada yang lambat, ada yang lambat menghadiri kelas talian juga, tapi cikgu tetap sabar dan masih mampu tersenyum ketika mengajar. Guru barisan hadapan negara, guru peneraju pembelajaran maya. Wow, itu dia. Terima kasih kepada yang hantar. Begitu juga selamat Hari Guru. Terima kasih. Cikgu Sakita. Terima kasih. Kan. So apa yang disebut tadi oleh rakan kita tu maksudnya realiti yang berlaku lah. Betul. Betul. Pelbagai kerana itu dia. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan, saya kena percaya semua nak dekat rumah pun nak ready, nak ambil pen dan juga buku nota untuk kita nak catat ataupun kita nak catat apa yang cikgu nak sampaikan pada pagi ini. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, semua masih okey ke? Boleh tunjuk double thumbs up. Itu dia, masih okey. Saya nampak Luqman memang semangat betul lah ini Luqman. Lain macam awak punya tenaga pagi ni Baik, cikgu, kita tak nak lengahkan masa lagi. Deductible dan co-insurance kita nak perjelaskan pagi ni. Silakan cikgu. Alright, jadi hari ini kita akan belajar mengenai matematik pengguna insurans seperti mana yang dikatakan tadi. Dan di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenal pasti jenis insurans, iaitu insurans hayat dan juga insurans am, dan juga menyelesaikan masalah yang melibatkan deductible serta co-insurance. Dan kita akan buat 3 aktiviti untuk hari ini. Aktiviti yang pertama adalah kita akan kenali jenis insurans, dan yang kedua adalah deductible, dan segmen yang ketiga kita akan buat sedikit masalah penyelesaian masalah mengenai co-insurance. Tetapi co-insurance, fokus kita hari ini adalah co-insurance harta. So dia ada banyak lah cikgu. Dia ada banyak. Dia ada harta, kesihatan. Tapi hari ini kita sempat buat harta. Fokuskan fokus pada harta. Baik cikgu. Alright. Sebelum kita pergi pada jenis insurans, saya rasa kita kena kenali beberapa perkataan yang kita boleh relate kepada insurans. Iaitu first is syarikat insurans, dari mana kita membeli polisi insurans tersebut. Dan yang kedua adalah pemegang polisi, iaitu kita. Kita sebagai pemegang polisi yang membeli insurans tersebut. Yang keempat adalah contract insurance, dan yang ketiga adalah contract insurance, dan yang keempat adalah premium. Tapi untuk contract insurance dan juga premium, saya rasa pasti salah seorang daripada kawan kita di sini boleh perjelaskan apa itu kontrak dengan premium. Wow, okey. Siapa yang nak perjelaskan? Kontrak insurans dan premium. Baik, silakan Zul. Zul. Kontrak insurans adalah suatu polisi dan sebagai bukti kepada perjanjian yang telah dibuat antara syarikat insurans dan dengan pemegang insurans. Itu dia. Itu untuk kontrak insurans. Yes. Betul cikgu? Betul. Seperti mana tadi bila Azhar baca pernyataan tu, dan Azhar bagi tahu saya that kena bayar sedikit wang, itulah dia kontrak insurans. So boleh refer balik based on kontrak insurans. Dan premium cikgu? Premium tu apa? Mungkin Zul boleh bagi tahu? Zul, silakan Zul. Bagi premium,
jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurans. Betul. Betul, cikgu. Setiap bulan kita akan bayar sedikit wang kepada syarikat insurans. Itu yang dinamakan premium. Baik, terima kasih Zul. Awak memang sangat luar biasa dah pagi-pagi ni. Kan terus bersemangat nak jawab. Ini yang kita nak. Baik, seterusnya cikgu. Alright, so kita sudah pun mengenali beberapa perkataan mengenai insurans. Sekarang kita akan mengenali jenis insurans. Secara umumnya kita ada dua jenis insurans, iaitu insurans hayat dan juga insurans am. Insurans am pula terbahagi kepada 5, iaitu insurans perubatan dan kesihatan, motor, insurans kebakaran, kemalangan diri dan juga insurans perjalanan. Tapi kan saya rasa saya tak nak bercakap banyak mengenai semua insurans ni sebab kita kena belajar didak tiba dengan co-insurance hari ni. Mari kita main. Mari kita main Roda Insurance. Roda Insurance bersama dengan saya, Halim. Baik cikgu. So macam mana cara ni cikgu? Sedikit sebanyak mengenai permainan Roda Insurance ni. Azhar akan putarkan Roda Insurance tu. Anak panah akan tunjukkan kepada satu jenis insurans. Bila roda itu telah berhenti, dia akan tunjuk pada satu jenis insurans. Lepas tu kita tanya pelajar di studio kita ni siapa yang ingin menjawab sedikit penjelasan mengenai insurans tersebut. Baik. Cikgu, ini siapa yang jawab kita bagi markah kat diorang cikgu. Boleh. Boleh cikgu? Boleh. Berapa markah cikgu nak bagi? 3. 3 markah untuk 3 markah. satu soalan. Ya, betul. Wah, Luqman request 5 cikgu. Luqman request 5. Boleh. Boleh. Wah, bagus lah. Sempena Hari Guru boleh. Sempena Hari Guru. Baik cikgu. Kita nak mula main cikgu. Boleh. Azhar ready? Saya ready cikgu. So. Baik, saya putar cikgu. Zaz. Dia berhenti dekat insurans motor lah cikgu. Insurans motor. So siapa? Baik, siapa yang nak jawab untuk persoalan yang pertama ni, insurans motor cikgu. Insurans motor. Baik, siapa dia? Ilham cikgu. Dia dapat ilham terus cikgu. Ya, betul. Dia tak dapat bagi ilham can terus dah kali ni. Baik, Ilham silakan. Jadi insurans motor ni seperti yang kita tahu, dia merupakan insurans yang wajib yang dimiliki oleh setiap pemilik kenderaan di Malaysia. Jadi insurans motor ni dia memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan. Jadi polisi komprehensif memberikan perlindungan yang menyeluruh berbanding polisi yang lain. Saya rasa kita berdua yang memiliki kenderaan, kita memang dah kenal dengan insurans tu. Betul cikgu. Saya baru je renew insurans baru ni cikgu. Alright. Nasib baik, dari tahniah Ilham 5 markah untuk Ilham. Ya, betul. Dia dah ready nota cikgu. Dia tahu ni soalan nak keluar ni cikgu. Betul. Baguslah belajar cikgu ni. Baik cikgu, kita nak teruskan lagi? Ya, teruskan lagi. Sekali lagi. Ni saya kena pusing kuat sikit cikgu. Dia cakap, Luqman cakap tak acil lah, pusing slow dia kata. Alright. Itu dia. Alamak, di tengah-tengah cikgu. Sekali lagi cikgu. Sekali. Itu dia. Saya pilih huruf A. Bukan insurans perjalanan cikgu. Insurans perjalanan. Siapa yang nak jawab untuk insurans perjalanan? Siapa nak ceritakan? Sasha cikgu. Sasha pun tak bagi can. Ya, betul. Kan? Betul. Baik, Sasha. Silakan Sasha. Insurans perjalanan ni dia melindungi polisi terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada melalui darat, udara atau laut, seperti kematian atau kecacatan kekal, kehilangan bagasi pasport, duit belanja dan belanja perubatan. Itu saya dia. rasa yang tu memang is salah satu insurans yang patut kita ambil bila kita travel. Bila kita travel, especially bila kita naik flight, selalunya bila kita booking flight tu, dia akan tanya, adakah kita perlukan insurans? Tapi selalunya kita tick tak nak insurans sebab tak nak bayar lebih. Tapi sebenarnya insurans tu dia akan melindungi kita kalau kita kehilangan bagasi, flight lewat, semua tu. So maksudnya ada untuk contingency sekiranya apa-apa berlaku. Baik. So jawapan Sasha tadi betul tak cikgu? Betul. Jawapan Sasha tadi betul. Jadi 5 markah untuk Sasha. Tahniah Sasha. 5 markah untuk Sasha. So Ilham dengan Sasha ni sekarang ni tengah saya ni. Yang lain macam tengok je dulu kan. Luqman, bila nak jawab ni Luqman? Sekali lagi. Sekali lagi. Baik, jom. Kita saya putar.
Itu dia. Oh, itu dia. Insurans hayat, cikgu. Siapakah gerangan yang nak jawab untuk insurans hayat? Silakan. Zahira McWilson. Zahira Alia. Silakan Zahira. Insurans hayat ni, risiko yang dilindungi oleh insurans hayat ada 3. Iaitu kematian, penyakit kritikal dan hilang upaya. Okey, lepas tu tujuan insurans hayat ni untuk sediakan perlindungan kepada ahli keluarga bergantung kepada pemegang polisi. Apabila pemegang polisi meninggal dunia. Baik. Itu dia. Itu dalam bahasa Inggeris dipanggil life insurance. Life insurance. Jadi kita pun ada pepatah Melayu kan, sediakan payung sebelum hujan. Betul, cikgu. Jadi insurans hayat ni dia akan melindungi keluarga kita bila kita tiada. Jadi kalau tadi cikgu kata sediakan payung sebelum hujan, sekarang kita tukar sikit cikgu. Sediakan insurans sebelum sakit. Betul. Okey. Betul. Baik, tahniah Zahira. So betul tepat jawapan Zahira tadi. 5 markah untuk Zahira. Itu dia. So sekarang ni Ilham, Syasha dan Zahira berkongsi markah yang sama, 5 markah. Luqman masih lagi tak jawab lagi Luqman. Hanya memberikan senyuman yang manis saja. Baik cikgu, kita dah teruskan cikgu. Okey, boleh. Okey, jadi kita sudah pun mengenai jenis insurans. Okey, kita sudah pun bermain roda insurans. Okey, sekarang mari kita masuk kepada segmen kedua, iaitu deductible. Okey, deductible ini adalah seperti mana yang Azhar bagi tahu tadi. Azhar kena bayar sedikit duit sebelum insurans. Syarikat insurans boleh tanggung kos perubatan kita. Betul cikgu. Macam 2,000 tadi tu cikgu. Besar tu cikgu. Besar. Okey, so kita kena tengok. Kalau ada perkataan deductible dalam polisi insurans tu, itu memang kita yang kena bayar. Memang itu adalah duit yang kita harus bayar. I see. So maksudnya kalau kita nak ambil insurans, kita perlu pastikan dulu. Ya, perlu pastikan dulu. So kalau dulu. kata macam kita, saya tak perasan, boleh ke saya nak lawan untuk saya tak nak bayar juga? Tak sebab boleh. Dia dah already ada dalam kontrak insurans. Jadi sebab tu yang tu penting. Baik, so maksudnya kali ni raya tahun ni saya tak dapatlah bagi duit raya dekat Luqman. Minta maaf Luqman, 2,000 nak kena bayar dekat hospital. Okey cikgu. Okey, alright. Jadi ini adalah mengenai deductible. Okay? So deductible adalah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Okay, seperti contohnya adalah kita kena bayar RM2,000 yang sudah pun ditulis dalam kontrak insurans kita. Jadi RM2,000 tu perlu dibayar dulu. Selepas RM2,000, apa-apa tanggungan tu semua akan ditanggung oleh syarikat insurans. Okey, sekiranya rawatan itu RM2,000 dan ke bawah, so maksudnya 100% ditanggung oleh pemegang polisi sendiri. Bagus. Okey, so kalau selepas RM2,000, selebihnya itu baru ditanggung oleh pihak insurans. Ya, betul. Okey, faham cikgu. Alright, dan satu lagi adalah deductible. Boleh didapati dalam 3 jenis insurans ni, iaitu insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan serta insurans motor kita. Insurans motor pun ada juga. Tetapi ada yang interesting sikit. Insurans deductible ini tidak ada dalam insurans yang spesifik. Dia ada 2 insurans yang spesifik yang tidak ada deductible. Jadi apakah itu insurans tu? Azhar tahu tak? 2 insurans spesifik cikgu. Okey, sementara saya tengah nak absorb juga dari data ni, nak keluarkan balik cikgu. Dan saya rasa saya nak bagi peluang juga untuk diorang nak confirm markah. Kita nak berhenti rehat seketika, boleh cari maklumat. Jumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Saya nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet, semua dah ready? Semua dah dapat jawapan ke untuk persoalan yang dikemukakan oleh cikgu tadi? Apakah insurans yang tidak ada deductible? Betul. Apakah insurans yang tiada deductible? Tiada deductible. Okey, siapa nak jawab tak? Untuk segmen ni, adakah markahnya sama 5 ataupun akan ada gandaan, cikgu? Kita bagi 6 markah. 6 markah gandaan 6 satu. markah. Okey, siapa yang nak jawab? Silakan. Nak. Wah, Zul. Steady lah, Zul. Steady, Zul. Saya tengah tunggu Luqman ni. Tak angkat-angkat tangan lagi Luqman ni. Okey, Zul. Silakan, Zul. Okey, insurans yang tak ada deductible ialah insurans liability diri dengan insurans hayat. Okey, 2 insurans awak yakin Okey, yakin. Kunci soalan tak ada nak guna talian hayat? Tak ada, kunci. Okey, kunci. Okey, baik cikgu. 2 insurans hayat dan juga insurans liability diri. Ya, betul. So betul. Betul. Wah, tahniah Zul. 6 markah untuk awak. Tambahan 6. Luqman seronok je Luqman. Kan. Okey. Baik, cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita, cikgu. Silakan, Alright, cikgu. boleh. So, sekarang kita sudah pun mengenai deductible. So sekarang kita lihat satu contoh situasi. Contoh situasi ni adalah contoh yang biasa kita alami. Okay, kalau anda pengguna motosikal, pengguna kereta, inilah contoh dia. Okay, so soalan dia berbunyi begini. Motosikal milik Saleh dilindungi dengan insurans motor yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM150. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Saleh telah mengalami 3 peristiwa kemalangan dengan kerugian sebanyak RM90, RM240 dengan RM300. Okay, so nyatakan sama ada Saleh boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Alright. Jadi kita beri seminit kepada pelajar kita untuk menjawab soalan ni. Untuk anda semua boleh ready. Saya harap kali ini Luqman ada menjawab untuk persoalan ini. Saya menantikan Luqman. Baik, so, untuk ketiga soalan. Ya, betul. Ketiga-tiga ini mungkin kita 3 orang lah, cikgu. Boleh? Boleh. So boleh. kita 6. Ataupun Azhar ingin mencuba? 6 markah. Boleh, cikgu. Saya ambil satu, cikgu. Okey, boleh. Saya dulu, cikgu. Okey, boleh. Yang pertama, cikgu. Okey, kerugian RM90. Okey, kerugian RM90. Tadi dah dinyatakan peruntukan deductible sebanyak RM150. So status tuntutannya boleh atau tidak? Dia boleh claim daripada pihak maafkan saya, dia tak boleh claim daripada pihak insurans sebab kos deductible-nya adalah RM150. So below than 150. Yes. Wow. Okey. So Azhar akan mendapat 6.5 markah. 6.5 markah. Yes, saya pun lawan juga. Saya tulis nama saya ni. So sekarang ni saya leading lah daripada Zul. Zul 6 markah je. So saya 6.5. Baik, satu soalan dah terjawab, cikgu. Okey, boleh. Tinggal lagi 2 soalan, 240 dan juga 300. Siapa yang nak jawab untuk soalan yang 240? Baik, Batrisha, silakan Batrisha. Luqman macam okey, tak apa. Gentleman lah Luqman ni. Okey, Batrisha silakan. Okey. So, jumlah kerugian yang dialami ialah RM240 melebihi amount deductible. Jadi, boleh dibuat tuntutan. Boleh dibuat tuntutan. Ya. Okey, bagus. Bayaran pampasan dia pula ialah RM90. Bagaimana? Bagaimana dia? 240 kerugian tolak dengan amount deductible RM150. So kita dapat RM90. Okey. Tahniah Batrisha. Apa kata Batrisha jawab untuk RM300 juga? Okey, Batrisha jawab untuk 300. Kita tambah lagi markah untuk anda. Okey. Jangan bagi cangkat Luqman. Okey, untuk yang kerugian RM300 juga boleh dibuat tuntutan kerana melebihi amount deductible. Jadi bayaran pampasannya RM150. RM150 sebab tolak RM150 tadi, betul tak? Ya, betul. Alright, itu dia. Tahniah Batrisha. Fokus, maksudnya dia fokus, cikgu. Ya, betul, dia fokus. Berapa markah, cikgu, untuk Batrisha? 6 juga. 6 juga, tapi dia jawab 2 soalan, cikgu. Bagi lebih sikit lah, cikgu. 7. 7. Okey, saya dah tolong awak Batrisha, tapi cikgu bagi 7 juga kat awak. Tapi awak leading lah sekarang ni. Saya 65, saya bawa awak sikit. Baik, cikgu. Kita teruskan kelas kita, cikgu. Okey, so kita sudah pun mengenai deductible tu apa. Deductible ni senang. Okay, deductible is amount yang kita kena tanggung sebelum syarikat insurans mengambil alih. Okey, so sekarang
kita akan lihat pada co-insurance pula. Okey, apa itu co-insurance? Okey, so deductible dah settle. Yes, deductible dah settle. So kita ke co-insurance. Saya nak pastikan anda memang concentrate dekat co-insurance ni sebab co-insurance ni dia rumit sedikit. Kalau kita nak faham konsep dia. Tapi slow and steady lah katakan. Okey. So now, co-insurance. Okay. Co-insurance tu apa? Itu adalah perkongsian bersama kerugian. Okay, kerugian antara syarikat insurans dan juga pemegang polisi. Let's say syarikat insurans A dan saya, so perkongsian kerugian bersama. Okey, so sama-sama bayarlah. Yes, sama-sama bayar. Saya akan bayar sedikit amount, syarikat insurans akan bayar sedikit amount. Okey. Dan untuk hari ni fokus kita adalah pada insurans harta. Okey, jadi insurans harta pula, pemegang polisi harus menginsuranskan hartanya, okey, pada suatu jumlah tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans. Okay, so bila kita beli rumah, kita kena tanya, adakah insurans kebakaran ini saya kena bayar, berapa yang saya kena bayar. So syarikat insurans akan beritahu anda, okay, so ini adalah jumlah insurans yang patut dibeli untuk rumah ni. Jadi dia punya formula adalah peratus co-insurance yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans. For example, ditetapkan 70%. Okay, so 70% kita darab dengan apakah nilai bagi harta kita itu. Insurans harta tu, apa nilai dia, so kita darab dan kita dah tahu itulah insurans yang kita boleh beli untuk rumah kita. So bila berlaku musibah, bila berlaku kebakaran, kita boleh claim daripada insurans kita. Okey, baik, bila sebut pasal co-insurance ni, cikgu, adakah mesti ataupun wajib ada co-insurance dalam isu insurans harta ni, ataupun dia masih menjadi option sekiranya nak memilih co-insurance ataupun tidak? Actually, kalau ikutkan untuk situasi sekarang, baik kita ambil. Baik kita ambil supaya dia boleh meringankan beban kita. Bila musibah berlaku, kita tidak perlu tanggung begitu banyak duit. Deductible satu hal kita kena tanggung, tapi satu lagi is the kebakaran, the damage dari kebakaran tu kita kena tanggung juga. So baik kita ambil insurans, at least syarikat insurans boleh tolong kita. Walaupun kita tetap masih kena keluarkan duit, cikgu, baik kita betul. stay, orang kata apa, ringankan beban kita tu daripada kita menanggung seorang diri. Apa kata kalau boleh kita pindahkan beban kita kepada orang lain, Betul. So itu adalah kelebihannya, cikgu. Betul, kelebihan dia. Itu adalah tujuannya co-insurance tadi. Baik, cikgu, seterusnya, cikgu. Alright, so ini adalah jika situasi, apa-apa situasi berlaku, bayaran pampasan. Bagaimana pengiraan bagi bayaran pampasan itu akan berlaku. Jika kita beli insurans berdasarkan nilai insurans, nilai yang diinsuranskan. Bermaksud kita memang ikut syarikat insurans sudah pun memberitahu kita 70% kita kena beli, jadi kita memang beli. Kita ikut cakap mereka dan kita beli. Jadi jika apa-apa berlaku, bayaran pampasannya adalah jumlah kerugian tolak dengan deductible. Okey. Tetapi jika kita beli insurans tu kurang daripada yang sepatutnya, kurang daripada sepatutnya, ini adalah formula dia. Pengiraan dia, ini adalah formula dia. Okey, insurans yang telah dibeli bahagi dengan harus dibeli, darab dengan jumlah kerugian dia. Okey? Lepas tu, kalau katakan rumah kita terbakar keseluruhan, kerugian kita menyeluruh. Jadi jumlah insurans yang telah dibeli kita tolak dengan deductible. So ini adalah formula-formula dia. Okey, tapi like I said just now, slow and steady. Slow and steady. Okey, so boleh kita lihat satu soalan? Boleh, cikgu. Saya nampak Lokman pun dah ready dengan soalan-soalan ni sebab dia seorang je tak jawab lagi ni. Katanya dia kata hero, dia kata last dia kata. Okey, alright. Okey, baik, cikgu. Okey, so ini adalah contoh situasi. Okey, Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM350,000. Okey, polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsuranskan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya. Okey, so nilai boleh insurans hartanya di sini adalah yang RM350,000 itulah. Okey. Dan deductible sebanyak RM2,000. Okey, jadi sekarang soalan, hitung jumlah insurans yang dibeli oleh Encik Ismail bagi rumah itu. Alright. Baik. Ini soalan berkenaan dengan co-insurance. Saya kena percaya rakan-rakan kita semua dah ready sebenarnya. Kan? Semua dah belajar dan semua dah ready untuk menjawab persoalan ini. Sebelum itu saya nak buka kepada Lokman dulu. Kan, untuk menjawab soalan yang bernilai 7 markah.
Boleh cikgu? Boleh. Boleh. Ke Luqman nak bagi orang lain untuk jawab dulu? Ke Luqman nak bagi orang lain? Ke Luqman masih lagi? Tak apa. Kita ada lagi satu segmen. Saya bagi dulu. Last kita bagi markah tinggi lagi. Ada siapa yang dah tolong Luqman ke? Silakan. Tu. Luqman masih tidak mahu menjawab soalannya. Saya. Itu dah baik. Silakan Zahira. Okay. 70% darab dengan 1.3 juta. Okay. Sebab 70%. Sekejap. Nampak? Okey, kejap kita baca. 70% 70% darab 1.3 juta. 1.3 juta. 70% darab 1.3 juta? 70% bahagi 70% kali 1.3 juta katanya mendapat RM910,000. Tapi saya rasa itu bukan jawapannya. Bukan jawapannya? Sebab ni adalah 80%. Yang mana nilai peruntukan boleh insurans harta ialah RM350,000. Yep. Peruntukan koinsuran adalah 80%. Yes. Okay. Mungkin Luqman Okay, ingin Luqman. membantu Zahira. Silakan Luqman. Okey, saya boleh tolong dia. Okey. Nampak tu gentleman tu cikgu. Kan saya dah cakap Luqman ni diam-diam ubi berisi. Silakan Luqman. Okey, 80% kita darabkan dengan 350,000 tu. Okey. Itu dia. Harga rumah tu, nilai yang boleh diinsurankan tu. So kita akan dapat 280,000. 280,000. Ya, betul. 280,000. 80,000. Itulah nilai yang patut diinsurankan. Steady lah awak. Bagus Luqman, bagus. Akhirnya gentleman juga Luqman. Jadi sebab Luqman gentleman 7 markah. 7 markah untuk Luqman. Baik, sebab Luqman dah jawab cikgu. Kita nak bagi chance. Tadi Luqman cakap kat saya, dia kata cikgu saya nak pergi toilet jap. Sebab tu dia jawab. Okey, tak apa Luqman. Saya bagi awak peluang untuk pergi toilet dulu. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Trans Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trans Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan deductible dan juga co-insurance cikgu. Yang mana deductible ni kita tahu ada orang question cikgu. Kan kenapa perlu bayar deductible ni kan seolah-olah macam baik tak payah ambil insurans. Tapi betul tak cikgu kalau kita kata sebenarnya kalau deductible ni adalah sebenarnya dia merendahkan kos ataupun mengurangkan kos bulanan. Manakala kalau tidak ada deductible dia akan meninggikan kos bulanan tu cikgu. Yang premium. Kita sebut kata premium. Premium adalah apa yang kita akan bayar setiap bulan untuk insurans tu. Jadi premium itu akan menjadi kurang jika kita ambil deductible. Kita ada deductible. Actually itu adalah satu choice. It's our choice. So, kita nak deductible atau tidak. Pilihan di tangan kita. Tepuk dada, tanya selera. Yang manakah pilihan? Baik, cikgu. Kita tengok markah tertinggi setakat ni Batrisha dan Luqman berkongsi markah yang sama, 7 markah. Manakala saya sendiri 6.5 markah cikgu bagi tadi. Kemudian Zul 6 markah dan Ilham, Syasha dan Zahira berkongsi mata yang sama 5 markah. Kita nak teruskan cikgu. Azhar ingin mendermakan mata Azhar kepada... Saya nak derma tapi last kali cikgu. Okey, boleh. Okey, alright. So, sambungan daripada soalan tadi. Sekarang adalah rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran. Dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM25,000. So hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Ismail jika dia menginsurenskan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Bermaksud begini. Ini adalah nilai jika nilai yang diinsurenskan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Encik Ismail mengikut
syarikat insurans dan membeli 80% insurans tersebut. Jadi sekarang ialah kira bayaran pampasan yang akan diterimanya. Mengikut rumus yang cikgu bagi betul, tu. Betul. Baik, siapa yang nak menjawab persoalan ini? Ada yang dah ready jawapan ataupun dah buat kira-kira? Nampaknya Luqman tengah saya rasa gaul mereka pipi, lebih ready kan? Sebelum saya habis baca, mereka dah ready dengan jawapan. Dah ready dah. Baik, siapa yang nak jawab? Silakan. Adakah Luqman nak jawab? Ataupun Luqman nak bagi rakan-rakan untuk menjawab? Itu dia. Saya nampak ada orang yang tengah nak tekan button. Itu dia. Baik, silakan Syasha Zahir. Silakan. Zohi. Bayaran pampasan dia, kerugian tolak so 25,000 tolak 2,000. So jawapan dia adalah 23,000. Bagus. 23,000. So tolak 23,000 deductible tadi cikgu. Deductible 2,000 tu ditanggung Encik Ismail. Encik Ismail yang akan bayar. So yang bakinya 23,000 tadi tu, itu adalah apa yang akan ditanggung oleh syarikat insurans. Okey. So jawapannya betul. Betul, jawapannya betul. Kita bagi 7 markah untuk Sasha. Okey. Seterusnya cikgu, silakan. Okey, so sekarang adalah Encik Ismail hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Ismail jika dia menginsuranskan rumahnya dengan jumlah RM150,000. Okey. Seterusnya hitung nilai penalti co-insurance. Kalau kita lihat tadi daripada soalan yang Luqman, Luqman menjawab tadi tu, ini yang Luqman menjawab. Sepatutnya Encik Ismail membeli RM280,000. Nilai insurans dia. Tetapi yang berlaku sekarang adalah Encik Ismail telah membeli RM150,000 sahaja. RM150,000 sahaja. Jadi apakah bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Ismail? So kalau kita lihat, ini formula dia. Okey, seperti yang cikgu sebut tadi, formulanya ada di depan dan saya kena percaya rakan-rakan kita juga faham dan juga tahu rumus yang cikgu dah berikan kepada mereka. Baik, ada yang dah ada jawapan ke untuk persoalan yang tadi cikgu kemukakan, jumlah RM150,000, anda kena hitung nilai penalti co-insurance. Okey. Azhar, saya nak tanya juga. Azhar tahu tak penalti co-insurance tu apa? Okey, itu persoalannya cikgu. Saya baru nak tanya tadi cikgu. Okey, alright. So, penalti co-insurance itu adalah jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi kerana pemegang polisi tu dia tidak ikut kepada kontrak syarikat insurans dia break tu. the contract lah ni. Yes, dia tak ikut. Sepatutnya 80% yang patut dibeli insurans tetapi dia tak ikut. Dia tidak memenuhilah persetujuan kontrak insurans. Baik, so dia kena bayar penalti untuk co-insurance. Baik, selain daripada deductible, dia kena bayar penalti lagi. Itu dua. So kena faham. Kena faham betul-betul kontrak, isi kontrak tu sendiri. Baik, siapa yang dah ada jawapan untuk persoalan ini? Betul. Berkenaan dengan nilai penalti co-insurance. Silakan. Baik, Ilham, silakan Ilham. Ilham, saya rasa jalan kerja dia panjang. Bagi soalan ni, jalan kerja dia panjang, betul? Betul tu cikgu. Betul. Okey, apa kata Ilham tunjuk jalan kerja tu? Okey, boleh tunjukkan di skrin. Di skrin. Jalan kerja. Kesian kawan-kawan kalau dia nak dengar setiap satu. Wah. Okey, baik. Itu dia jalan kiranya. Kalau kita tengok bayaran pampasan RM150,000 bahagi 280 kali dengan 250 tolak 2,000. Betul. Kan? So itu jalan kiranya lah. Kemudian penalti co-insurance-nya juga betul. Kita kata bayaran pampasan adalah apa yang akan ditanggung oleh syarikat insurans iaitu sebanyak RM11,392. Okey, sekarang untuk penalti co-insurance pula, kerugian tu kita tolak dengan nilai. Nilai. Kita tolak dengan nilai RM13,392. So kita dapat penalti. RM11,607. Betul. 14 sen. So jawapannya betul? Betul. Yang ini saya rasa saya akan bagi 8 markah. 8 markah sebab jalan kiranya panjang. Jalan kiranya panjang. Betul. Tahniah kita ucapkan kepada Ilham
dan juga cikgu sebelum kita bacakan markah-markah keseluruhan mereka, masa sangat-sangat mencemburui kita, cikgu. So mungkin rumusan cikgu untuk topik yang kita belajar pada hari ini berkenaan dengan deductible dan juga co-insurance untuk pelajar-pelajar kita di Google Meet dan juga mereka-mereka yang berada di rumah. Silakan cikgu. Okey, alright. So, rumusan kita pada hari ini, apa yang kita belajar adalah jenis insurans. Okay, kita telah pun mengenali ada 2 jenis insurans yang besar, iaitu insurans hayat dan juga insurans am. Okay, dan seperti mana yang kita telah main roda insurans sebentar tadi, anda telah pun mengenali sedikit sebanyak mengenai beberapa insurans, iaitu perjalanan, motor. Kalau tak silap saya, untuk pelajar, saya rasa insurans pertama yang anda akan ambil adalah insurans motor. Saya rasa lepas ini saya yakin lepas SPM semua nak ambil lesen. Bila anda ambil lesen, anda beli motor, anda beli kereta, insurans motor itu akan bersama dengan anda punya road tax. Kita panggil road tax. Lepas tu kita juga belajar deductible. Kita belajar deductible, itu adalah amount yang perlu kita tanggung. Okay? Dan ingat, kalau kita tidak bayar deductible, premium bermaksud apa yang kita akan bayar setiap bulan akan meningkat. So premium meningkat kalau kita tidak bayar deductible. Baik, itu dia. Dan saya kena percaya semua perlu memberi tumpuan kepada kontrak dan juga memahami polisi yang disediakan oleh pihak syarikat insurans tersebut. Baik, itu dia cikgu. Dan cikgu, saya nak bacakan sebagai pengakhiran markah yang terkumpul untuk setakat ini. Ilham mendahului dengan 14 markah, Syasha 13 markah, manakala Batrisha dan Luqman berkongsi mata yang sama 8 markah, manakala Zul 7 markah dan Zahira 6 markah. Ini setelah saya kongsi ataupun saya didak daripada saya punya markah kepada mereka semua. Dan tahniah kepada rakan-rakan kita. Dan kita nak ucap terima kasih kepada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Raja Ali Kuala Lumpur, Cikgu Sangkita. Thank you very much kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Hai semua, nama saya Muhammad Babu. Saya merupakan seorang graduan perubatan. Hari ini saya akan memberikan sedikit pendapat saya tentang insurans. Pasti anda sudah bertanya-tanya apakah saya sudah memiliki insurans atau belum. Tentu sekali iya. Saya memiliki insurans perubatan dan kesihatan. Mengapa saya memilih insurans tersebut? Misalnya terjadi kemalangan atau masalah kesihatan yang serius, kita pasti memerlukan jumlah wang yang banyak untuk rawatan kos tersebut. Dengan memiliki insurans dapat menanggung kos rawatan tersebut dan kita tidak perlu stres untuk memikirkan wang yang harus dibayar pada masa yang singkat. Selain itu, kita juga hanya perlu membayar sesuai kemampuan kita tetapi mendapat perlindungan berpuluh ribu. Bagi saya, mengambil insurans itu penting kerana ia tidak akan memberi manfaat kepada masa kini, tapi ia akan memberi manfaat kepada masa hadapan. Sebagai contoh, insurans nyawa. Insurans nyawa ni dia akan memberi manfaat kepada masa hadapan apabila kita meninggal dunia. Dia akan meninggalkan sedikit bantuan kepada keluarga kita. Justru mereka dapat meneruskan kehidupan tanpa kita. Ataupun insurans kenderaan, jika kenderaan kita terlibat dengan kemalangan dan mempunyai berbagai masalah untuk dibaiki terhadap kenderaan itu, maka datanglah insurans untuk membantu kenderaan tersebut. Didik TV KPM